Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab khusyuk. Khusyuk di dalam sembahyang. Hadis yang ke-256 katanya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi as-salati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salati al-'abd. رواه البخاري وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان فلا بد ففي التطوع. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling dan menoleh di dalam salat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, perkara itu merupakan kecurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat seseorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Menurut riwayat Imam Tirmidzi melalui Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi, disebutkan bahawasanya janganlah menoleh dalam salatmu kerana akan menghapuskan pahalamu, dan jika terpaksa maka hanya dalam salat sunatmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi di dalam bab khusyuk di dalam sembahyang. Minggu lepas kita cerita dah tentang maksud khusyuk. Khusyuk adalah sukunul qalb, hati kita diam ketika kita sembahyang. Begitu juga jawarih, anggota-anggota kita diam ketika kita sembahyang. Khusyuk adalah perkara yang dikenali sebagai ruh bagi sembahyang. Orang yang tidak ada khusyuk di dalam sembahyang, maka sembahyang dia tidak ada ruh. Sembahyang dia mati. Sembahyang tidak ada ruh, sembahyang mati. Macam mana orang yang sembahyang tidak ada ruh, dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita sembahyang adalah kerana untuk mengingati Allah. Dalam Quran Tuhan kata, wa aqimis salata li dzikri, hendaklah kamu mendirikan sembahyang kerana mengingatiku. Dan pada minggu lepas kita cerita dah perkara-perkara yang dapat membantu untuk kita khusyuk di dalam sembahyang. Kita cerita dah pada minggu lepas. Jadi orang yang dalam sembahyang dia paling muka ke kanan ataupun ke kiri, ia menjadi bukti bahawasanya orang tu tidak khusyuk dalam sembahyang. Jadi dalam hadis ni Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling dalam sembahyang. Maksud berpaling di sini adalah berpaling muka
Kalau berpaling dada batal sembahyang. Sebab di antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena ngadap kepada kiblat. Ni berpaling muka. Berpaling muka ke kanan ataupun ke kiri dalam sembahyang, sikit-sikit tengok. Sikit-sikit tengok. Macam ada orang nitah kali ya dalam sembahyang. Jadi apakah hukum? Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu adalah ikhtilas. Syaitan hok duk sambung. Di ikhtilas ni maksudnya dia tengok bagai orang rung dia pergi gapah. Tu maksud ikhtilas. Baik. Syaitan tu duk sambung, duk curi daripada dia, daripada sembahyang dia. Jadi benda tu adalah benda hok yang duk comel. Okey, itu hadis riwayat Bukhari. Manakala dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kita berpaling dengan muka ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang. Kerana berpaling dengan muka dalam sembahyang ke kanan atau ke kiri adalah halakah. Dalam hadis maksudnya binasa. Kata ulama, binasa di sini adalah ia meluputkan ataupun meruntuhkan pahala sembahyang itu sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan binasa. Kalau terpaksa untuk berpaling, nak buat warna, jenis muka tak boleh nak duduk seterik gitu, nak pusing juga, maka kalau sembahyang sunat tak ada masalah. Sembahyang wajib tidak dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpandukan kepada hadis ini, hukum berpaling dengan muka dalam sembahyang ke kanan atau ke kiri adalah dilarang. Tidak boleh kita paling ke kanan ataupun ke kiri. Kerana apa yang dituntut kepada kita dalam sembahyang adalah khusyuk hati kita dan khusyuk anggota-anggota kita. Di antara khusyuk anggotanya adalah kita tidak pusing ke kanan ataupun ke kiri. Kita jangan lock syaitan curi daripada sembahyang kita. Orang yang nak pusing kanan, pusing kiri, sebenarnya syaitan telah curi daripada sembahyang dia. Maka perbuatan tersebut hukum dia adalah dilarang oleh agama. Larangan tu larangan haram ke larangan makruh? Menurut pandangan majoriti ulama, larangan tersebut adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Maksudnya tengok kita sembahyang tak ada benda hajat, tiba dia pusing ke kanan, dia pusing ke kiri, hukum dia makruh kerana dia menafikan khusyuk. Hukum dia makruh. Melainkan dia ada pengecualian, kadang-kadang paling tak makruh. Melainkan kata ulama, apabila ada hajat. Ada hajat tak ada masalah. Kerana dia, kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud daripada Sahal bin Hanzaliyah. Ada seorang sahabat Rasulullah nama dia Sahal bin Al-Hanzaliyah, yang mana Sahal bin ceritakan bahawa satu ketika thuwiba bis salah, didirikan sembahyang, maksudnya Bilal melaungkan qamat untuk sembahyang, yakni as-subha, yakni sembahyang subuh. Kata Sahal bin Hanzalah, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila asy-syi'bi. Maksudnya, maka mulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, Rasulullah berpaling kepada lorong yang berada di antara dua bukit. Jadi bukit, dia ada lorong yang laluang jalan di antara dua bukit. Rasulullah tengok kau tengah Rasulullah sembahyang subuh. Imam Abu Daud ketika meriwayatkan hadis ni, dikata sebab dia qala Abu Daud, kerana fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala farisan ila asy-syi'bi min al-laili yahrus. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang tentera berkuda untuk menjaga pada malam hari di lorong tersebut, sebab bimbang musuh masuk kat tu. Jadi ketika Rasulullah sembahyang, Rasulullah tengok, memerhatikan kepulangan tentera yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar tadi. Jadi tengok daripada hadis tu, Rasulullah pernah berpaling dengan muka dia dalam sembahyang tengok kepada lorong. Jadi kata ulama, kalau sekiranya ada hajat, maka boleh kita berpaling. Ada hajat boleh kita berpaling. Tengok-tengok sembahyang duk rasa macam ada orang ambil beg, kita tak beg tepi, tengok dulu. Sebagai contoh, ada hajat tau.
Dalam hadis yang lain yang diriwayat daripada oleh Imam Muslim daripada Uthman bin Abil As. Ada seorang sahabat Rasulullah nama dia Uthman bin Abil As. Yang mana dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun khabar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati." Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang di antaraku dan sembahyangku. Syaitan ni dia menghalang di antaraku dan sembahyangku. Wa qiraati yalbisuha alai. Bacaanku jadi ngaruk kali. Punca daripada syaitan. Cakap gitulah. Dia mengganggu, dia kaburkan bacaanku terhadapku. Dalam sembahyang jadi ngaruk kali. Diganggu oleh syaitan. Was-was situlah, was-was sini dah. Kalau cakap kita mudah-mudah gitulah. Apabila dia kabur kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan." Syaitan tu yuqalu lahu khanzab. Tu nama syaitan yang ganggu bacaanmu dalam sembahyang, nama dia khanzab, nama syaitan tu. Ni hadis disebut dalam hadis yang riwayat Imam Muslim ni, hadis sahih. Kata Rasulullah, syaitan yang ganggu mung tu nama dia khanzab. Fa idza ahsastahu, kalau mu rasa mu terkena gangguan di dalam sembahyang, fata'awwadz billah, fata'awwadz minhu billah, maka mu kena minta berlindung dengan Allah daripadanya. Mu kena minta berlindung, fata'awwadz billahi minhu, mu kena minta berlindung kepada Allah daripada syaitan tersebut. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tengah sembahyang tu duk rasa terganggu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watfil ala yasarika thalatha, dan mung ludah 3 kali pihak kiri mu. Tengok kita sembahyang, tiba bacaan duk main waswah lah, duk bolok lah, ada gangguan sungguh ni. Syaitan ganggu, nama dia khanzab. Kata Rasulullah, yang pertama mung kena minta berlindung dengan Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keduanya ludah balik kiri 3 kali. Kalau kita duduk atas masjid jangan ludah pula, tak boleh. Dia ludah atas masjid salah, hukum dia adalah haram atas masjid. Melainkan apabila ada hajat. Apabila ada hajat tak ada masalah. Tapi dia ada cara dia. Ni disebut oleh Rasulullah, meriwayat haram ni disebut Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'ah. Ludah dalam masjid adalah satu kesalahan. Wa kaffaratuha dafnuha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kifarat dia adalah tanang balik. Jadi kalau kita duduk masjid tempat kita ni tak boleh ludah, marah kat orang. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid diperbuat latar dia daripada pasir. Jadi ludah buat macam tu bi aliyu tu balik kiri 3 kali. Tu penawar untuk mengelak daripada waswah syaitan dalam sembahyang. Ni hak yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi sekarang ni ketika kita rasa waswah tersebut, gangguan tersebut, maka benda yang kita buat, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu kita nak ludah ke kiri, kita akan pusing kepala kita. 3 kali kita ludah. Bukan ludah sungguh, ludah buat macam-macam, macam ludah. Bukan bu sangat, macam ludah. 3 kali. Waktu yang Rasul hajar. Dah kalau kita pusing 3 kali, terkala muka kita lari tu kan, hadap ke kiri tu kan, kata ulama di sini tidak menjadi masalah kerana ada hajat. Sebab kita cerita hadis ni Jadi kesimpulan, asal kita paling muka kita ke kanan ke kiri dalam sembahyang adalah dilarang. Larangan tersebut adalah larangan makruh. Melainkan apabila ada hajat. Contoh hajat yang pernah disebut dalam hadis, di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Rasul pernah melihat kepada lorong yang berada di antara di celah-celah bukit kerana menanti seorang tentera yang Rasul hantar, yang Rasul suruh dia jaga tengah malam. Okey. Jadi kalau kita pula di zaman kita ni, kita tengah sembahyang bunyi seru-serih. Orang duk agak baik kita. Tengok dulu bukan lock gitu. Maksudnya boleh, diharuskan. Tak salah, tak makruh sebab ada hajat. Satu. Yang keduanya, Rasulullah kata kalau ada gangguan dalam sembahyang, syaitan ganggumu dalam sembahyang, maka benda yang membuat minta berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang keduanya, ludah balik kiri sebanyak 3 kali. Dah ludah balik kiri, mesti kita kena pusing balik kiri. Kalau ludah balik kiri kita duduk depan, lagu mana tu akan nak pergi mulut saja. Bukan jenis katung Katung apa pergi mulut saja. Kita muka duduk depan, nak ludah balik kiri, nak buat mana, nak sengit kan mulut kita. Kalau boleh pergi mulut saja tu lain.
pusing ke muka lah. Okey, boleh ludah 3 kali. Sebab ketika tu ada hajat, maka tidak makruh. Dan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah. Rasul pesan kepada Bilal bin Rabah, kalau Rasul balik selewat, jadi Rasul keluar daripada Madinah kerana ada bunyi nampak macam ke baloh sikit lah di antara puak-puak Ansar. Maka Rasul keluar untuk pergi Dama. Tapi sebelum daripada Rasul keluar, Rasul kata kalau aku balik lewat, Muqammah suruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Maka memang Rasul balik lewat sungguh sembahyang Ansar tu. Maka Bilal bin Rabah pun qama. Lepas tu suruh Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Dipendekkan cerita, tengah Abu Bakar As-Siddiq sembahyang, Rasul sapa. Rasul pun celoh masuk saf depan. Saf belakang Abu Bakar. Maka sahabat tepuk, isyarat kepada Rasulullah, Abu Bakar isyarat kepada Abu Bakar bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai. Maka Abu Bakar dah tahu, tapi banyak kali bunyi lepas Abu Bakar pun toleh ke belakang. Tengok pusing ke belakang kerana ada hajat. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada belakang. Apabila dia tengok Rasulullah ada belakang, maka dia nak undur. Rasul isyarat kepada dia supaya dia duduk di tempat dia. Tapi tetap Abu Bakar undur. Cuma kita nak cerita lagu mana Abu Bakar toleh kerana ada hajat. Maka apabila ada hajat, ia tidaklah dimakruhkan. Bahkan hukum dia adalah dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi as-salati fa innahu yunaji rabbah fala yabzuqanna bayna yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin aw tahta qadamihi. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila adalah seorang di kalangan kamu di dalam sembahyang, jadi apabila kita masuk dalam sembahyang, maka dia kena ingat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Kita apabila kita sembahyang, maka kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bercakap-cakap, kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Setiap bacaan kita tu saat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang bercakap dengan Allah, orang yang sedang bermunajat dengan Allah, maka tidak layak muka dia ke sana ke sini, hati dia ke sana ke sini, tidak layak sama sekali. Sebab itulah dia kena jaga belaka. Pergerakan hati dia kena jaga, perbuatan anggota dia kena jaga, kerana dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contohlah, kita nak pergi Minang. Contoh Minang segor sikit. Kita nak pergi Minang orang Puang. Kita duduk rumah bakal bini kita, bakal tok tua kita sebagai bukan pengantin lagi, orang lelaki lah. Hak yang nak pergi Minang orang Puang tu, kita dah buat ikut dang, terbolah ikut dang, duk berlari situ, berlari sini, tengok situ, tengok sini. Kita dah buat, kita jaga, tunjuk warak, walaupun tak warak pun. Oh, juruh molek. Tu kita depan manusia. Maka lebih utama lagi, kita kena jaga segala tindak tanduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sembahyang, kita bermunajat dengan Allah, maka kita kena jaga segala gerak-geri kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita kena jaga belaka. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang zahir, dan Allah Ta'ala juga mengetahui perkara yang tersembunyi, perkara yang batin. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyi oleh hati-hati, dada-dada ni Allah Ta'ala tahu belaka. Jadi apabila Allah Ta'ala tahu belaka, bukan setakat hak luar kita kena jaga, ni hak hati pun kita kena jaga. Baik, sebab kita sedang bermunajat dengan Allah di dalam ibadat kita. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni juga di antara perkara yang membantu untuk kita khusyuk. Ketika kita nak sembahyang, kita ingat aku ni nak berdiri di hadapan Allah. Kan kita khabar orang pada minggu lepas, di antara perkara yang membantu untuk kita khusyuk adalah kita istihdar dalam hati kita.
kita hadir dalam hati kita sekarang ni, kita berdiri di hadapan Allah. Kita sekarang ni nak bermunajat dengan Allah, maka kita kena buat persiapan yang cukup rapi. Dalam sembahyang pun kita jaga molek. Dia membantu untuk kita khusyuk. Seterusnya, kata dia, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Oleh kerana itu, janganlah sekali-kali dia meludah ke arah depannya dan jangan pula ke arah kanannya. Akan tetapi ke arah kiri di bawah telapak kakinya. Ya, dalam sembahyang kalau kita rasa nak ludah, kita jangan ludah ke depan, jangan ludah ke kanan. Lepas tu nak ludah balik kiri di bawah tapak kaki. Ya, ludah dalam sembahyang tidak menjadi masalah. Ia tidak membatalkan sembahyang. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah dalam sembahyang. Pernah ludah dalam sembahyang. Cuma ada cara supaya kita tidak melakukan perkara yang dilarang oleh syarak ketika kita ludah dalam sembahyang. Okey, jadi kalau kita nak ludah dalam sembahyang boleh. Sebagai contoh, kita buat contoh dah. Kita mari buka di masjid. Lepas tu kita makan dulu, makan macam-macam lekat celah gigi Tengah-tengah sembahyang cabut. Takkan nak telang batal sembahyang. Telang dalam sembahyang batal. Di antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Telang makanan walaupun 2 utir, 3 utir duk celah gigi dengan sengaja batal puasa. Begitu juga ia membatalkan sembahyang. Dah lagu mana cara? Buang Dah capur dengan iliuk, ludah Boleh ludah, boleh. Dah cara mana nak ludah? Ni hak yang diajak dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludah pihak kiri bawah tapak kaki. Dah masjid ni boleh tak? Tak boleh. Medik jangan. Tebang buat gitu kena perambak sungguh ke AJK. Masjid ni tak boleh sebab kapek apa semua sekali. Ni kita buat contoh kalau kita semayang di padang ke, di patah ke, tanah ke, boleh ludah. Tapi cara nak ludah balik kiri di bawah tapak kaki. Hak ni hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Jangan ludah ke depan dan jangan ludah ke kanan. Sebab benda tak boleh nak ludah ke depan. Tengok dalam hadis ni, jangan sekali-kali meludah ke arah depannya dan juga jangan pula ke arah kanannya. Akan tetapi ke arah kiri di bawah telapak kaki. Kenapa tidak boleh ludah pihak depan? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatih. Kerana Tuhan dia berada di hadapan dia. Tuhan dia berada di hadapan dia, di antara dia dan kiblat dia. Bukan Tuhan duduk situ. Mana boleh Tuhan bertempat? Kerana semua tempat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sembahyang hadap kiblat, maka kiblat saat itu adalah tempat mulia. Maka apabila dia tempat mulia, dinisbahkan kepada dia, dinisbahkan dia kepada Allah. Macam kita kata Baitullah, rumah Allah, bukan Allah Ta'ala duduk situ. Dipanggil idafat di tashrif. Idafatkan rumah kepada Allah kerana memuliakan tempat tersebut. Idafatkan kiblat kepada Allah kerana memuliakan arah depan saat ni. Jadi oleh kerana arah depan tu arah tempat yang cukup mulia, tempat yang kita berhadap kepada dalam sembahyang kita, maka jangan kita ludah pihak depan. Pihak kanan apa pula dia boleh nak ludah? Kerana di sana ada hadis riwayat yang lain menyebut secara jelas pihak kanan ada malaikat. Pihak kanan ada malaikat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna an yaminihi malak. Ada pihak kanan dia malaikat. Jadi oleh kerana pihak kanan pihak mulia ada malaikat, jangan dia ludah pihak kanan. Dan nak ludah pihak kiri. Dah pihak kiri kan ada gak malaikat kan? Kan ada malaikat kanan dan kiri. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala kata, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika mana dua orang malaikat hak yang menulis, seorangnya duduk pihak kanan, seorangnya duduk pihak kiri. Dan pihak kanan ada malaikat, pihak kiri ada juga malaikat. Kata ulama, kita dalam sembahyang ni kita buat kebaikan. Malaikat pihak kanan menulis kebaikan. Dia sedang menjalankan tugas dia. Manakala pihak malaikat kiri, malaikat yang menulis kejahatan. Kita dah buat kejahatan pun dalam sembahyang. Yang keduanya adalah, betul, balik kanan pun ada malaikat, balik kiri pun ada malaikat. Akan tetapi apabila kita berhajat untuk melakukan sesuatu perkara, maka mesti kita kena buat
arah yang kita kena pilih adalah arah yang kurang sikit mulia berbanding dengan arah yang mulia. Arah mulia arah kanan, arah yang kurang sikit arah kiri. Jadi terpaksa kita mengambil pilih pihak kiri kerana dia kurang sikit mulia berbanding dengan pihak kanan. Sekarang ni benda tu hak ni pun ada malaikat, hak ni pun ada malaikat. Maka kita nak ludah ke mana? Depan tak boleh, kanan tak boleh, kiri tak boleh. Sedangkan kita perlu. Dia apabila perlu maka dibolehkan. Dia apabila ada hajat dibolehkan. Asal perkara yang diharam, apabila ada keperluan dia dibolehkan. Contoh kita kata gini, contoh. Asal melihat kepada aurat adalah diharamkan. Melihat kepada aurat lelaki ke, melihat kepada aurat perempuan ke, tak boleh, haram. Tak boleh. Orang tu umur 15 baru nak sunat. 15 baru nak sunat. Ni kita kata lelaki sama lelaki. Dah nak pergi rumah Tok Muding, sunat. Tak boleh tengok aurat, dah nak kerap mana? Tak boleh tengok aurat boleh ketika ada hajat. Sama juga doktor boleh buka. Sebab apa? Ada hajat, ada keperluan. Boleh buka, tak ada masalah. Tapi kena ingat, ada kaedah pula. Tak boleh buka ikut dang. Ni kena belajar belaka. Allahu Rabbi. Tak belajar, kadang-kadang kita jatuh dalam perkara yang haram. Dia ingat, keperluan, perkara yang haram, dibolehkan apabila ada hajat. Dia tidak boleh lebih daripada sekadar hajat. Dalam kaedah fiqh menyebut, ma ubiha lil hajati yuqaddaru biqadriha. Perkara yang diharus kerana ada hajat disakatkan dengan sakatannya. Doktor, perawat dia boleh melihat aurat, tapi dia boleh melihat sekadar yang diperlukan sahaja. Okey, untuk rawatan sekadar ni dibuka sudah memadai. Jangan sampai ke lanjang bogel dibuka. Hukum dia adalah haram. Itu kena ingat. Sebab asal dia adalah haram, dibolehkan kerana ada hajat, maka kita buka hanya sekadar hajat saja. Sekarang ni sama juga, asal ludah pihak kanan, pihak kiri, pihak depan adalah tidak dibolehkan kerana memuliakan malaikat yang berada pada pihak tersebut. Tapi oleh kerana kita perlu untuk ludah, maka kita kena cari yang paling rendah, yang paling ringan sikit. Yang paling ringan adalah pihak kiri berbanding dengan pihak kanan. Okey, itu jawapan kepada permasalahan tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita ludah balik kiri di bawah tapak kaki. Jangan ludah balik kiri bahan tahu orang. Tu haram pula. Ludah balik kiri di bawah tapak kaki. Lepas tu kita tok bawah tapak kaki. Dah kita leni kita leni pula. Kita leni masjid, kita comel apa semua sekali tu kan nak ludah tak kapek. Tak boleh lah pula. Okey, cara kita leni adalah ni, poket ludah dalam poket. Poket kita bom molek alik kiri ni. Jadi ada hikmat juga buat poket alik kiri Boleh ludah. Tu ludah dalam poket. Pernah liu dalam poket. Ludah dalam poket. Boleh, tak ada masalah. Kalau orang bawa sapu tangan, tisu ke, ambil tisu, ludah dalam tisu, tak mudah. Dah boleh ke dalam sembahyang begitu? Tak ada masalah. Jangan lebih daripada 3 kali saja pergerakan. Ambil tisu, dah sampai 3 kali ambil tisu, tak mulut, tak balik. 2 kali baru, tak ada masalah. Okey, boleh faham kan? Tapi jangan ni pula. Duk ronyoh muka dengan tisu 18 kali gerak tangan. Tu tak boleh batal. Sembahyang. Boleh. Sama ada tisu ataupun ludah dalam poket. Poket tak ada, tisu tak ada. Ludah atas tangan, sapu di baju. Nanti balik basuh. Tapi kena ingatlah jangan gisalang orang pula lepas sembahyang. Duk ludah atas tangan, busuk bangor tangan, gisalang orang pula lepas sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa anhu qala kana qiramul li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janib baitiha wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa dahulu Aisyah radhiyallahu taala an ada kain yang mana yang digunakan untuk menutup salah satu ruangan di dalam rumahnya. Ada kain, kalau cakap kita tabir lah. Ada kain dia guna untuk menutup salah satu ruang yang berada dalam rumahnya. Cakap kita macam lasir, macam tabir gitu lah. Tapi bukanlah tabir macam zaman kita sebab dia pakaian diri lebih mahal daripada pakaian rumah.
Zaman dulu kita ni pakaian rumah lebih mahal daripada pakaian diri. Tuang harga 100 ya gitu je. Lasir rumah 2,000. Betul tak gitu? Kadang-kadang 3,000, ada orang 10,000 lasir. Tuang dia tak pakai apa sampai ribu-ribu gitu. Maksudnya pakaian rumah lebih mahal daripada pakaian orang lah ni. Di zaman dia tu pakaian manusia lebih mahal sebab manusia yang memerlukan pakaian berbanding dengan rumah. Jadi adalah satu penjuru rumah dia saat itu lasik. Maksudnya tabir hak yang Aisyah letak. Yang mana pada tabir tersebut apabila Aisyah letak tabir tu dalam rumah dia, dalam satu sudut dalam rumah dia, satu ruangan dalam rumah dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah. Apa kata Rasul? Buangkanlah tabir ini. Buangkanlah tabir ini, jatuhkanlah dia, hilangkanlah dia. Kerana sesungguhnya gambar-gambar yang dilihat olehku akan mengganggu solatku. Kebetulan kain itu ada corok. Bukan gambar binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang gambar manusia, gambar binatang. Waktu bukan. Adalah gambar-gambar corok-corok yang ada pada kain tersebut mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Maka Rasul suruh hilangkan. Baik. Maka hadis ni kata ulama menjadi sandaran bahawasanya makruh kita sembahyang di atas suatu tempat yang mempunyai corok yang mengganggu khusyuk kita. Kerana khusyuk sunat, perkara yang mengganggu perkara sunat hukum dia adalah makruh. Jadi sehingga kan Rasul suruh Aisyah jatuhkan balik tabir dia. Ni benda yang penting, yang Amba nak sebut sikit. Benda ni benda penting. Sebab itulah Amba nasihatkan secara umumnya kepada pihak yang menguruskan masjid, jangan sekali-kali meletakkan sesuatu yang mengganggu orang sembahyang pada dinding hadapan. Hak tu hukum dia adalah dilarang oleh agama. Hukum dia adalah makruh. Siapa ke tabir pun Rasul suruh turunkan untuk mengelak daripada terganggu dalam sembahyang. Jadi jangan sekali-kali meletakkan corok-corok ataupun apa jua perkara di hadapan orang sembahyang untuk mengelak daripada terganggu dalam sembahyang. Sama juga dengan kapek. Kapek-kapek yang corok comel-comel siapa ke terganggu dalam sembahyang, main duk bilang garisan dalam kapek. Tengah sembahyang duk bilang garisan dalam kapek, maka hukum dia adalah duk comel. Hukum dia adalah duk comel. Ini perkara yang perlu kita kena tahu. Sebab ni hukum yang berkait dengan ataupun hukum yang berkait dengan agama kita. Hukum dia makruh. Taklah siapa harang, bukan harang. Tapi makruh pun perkara dilarang oleh agama. Itu perlu kita kena ingat. Amba ulang sekali lagi. Pihak-pihak masjid bukanlah salah untuk buat comel masjid. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mengatakan makruh, tapi masih lagi ada ulama yang mengharuskan. Masalah buat comel masjid dipersilakan. Tapi jangan sekali-kali comel masjid siapa kita mengabaikan ruh sembahyang. Maksud lagu mana mengabaikan ruh sembahyang? Corok-corok comel sangat letak depan, siapa ke terganggu orang sembahyang. Terganggu orang sembahyang. Itu perlu kita kena ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suruh Aisyah menjatuhkan tabir kerana mengganggu khusyuk dalam sembahyang. Nanti kita akan baca hadis yang kedua, yang mana Rasulullah dihadiahkan satu baju, yang mana baju saat itu ada corok. Dalam sembahyang Rasulullah terganggu dengan corok baju tersebut. Rasulullah suruh bagi semula kepada Abi Jaham. Baju tu bagi semula sebab baju ni mengganggu aku dalam sembahyang. Kan kita kabar dah sebelum daripada ni, di antara perkara yang membantu untuk kita khusyuk dalam sembahyang adalah kita membuat persiapan sebelum daripada kita sembahyang. Setiap benda yang mengganggu khusyuk kita kena buang tepi belaka. Aku dah boleh kalau tengok dengan corok-corok lagu ni sebagai contoh. Maka kita cari sejadah putih tok depan untuk mengelak daripada kita terganggu dalam sembahyang. Dan benda ni perkara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Seterusnya katanya wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniyati Abi Jaham wa fihi fa innaha alhatni an salati. Di sana ada hadis yang sepakat Bukhari dan Muslim mengeluarkannya daripada Aisyah berkenaan dengan cerita, kata dia berkenaan dengan tentang kain ambijaniyah Abi Jaham. Maksudnya ada seorang sahabat bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian. Yang mana pakaian saat itu
Corok. Rasul suruh atas semula. Ambil lah. Suruh ambil hak lain. Kerana dia? Kerana dia kata sesungguhnya gambar-gambar kainnya mengganggu solat aku. Allah Rabbi. Gambar-gambar tu mengganggu solat atas semula walaupun barang mahal. Kerana khusyuk dalam semayang hak mahal lagi. Hak khusyuk dalam semayang mahal lagi. Baju-baju murah belaka. Kerana khusyuk dalam sembayang adalah kejayaan bagi orang beriman. Dalam Quran Tuhan kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjaya orang beriman. Siapa orang beriman hak yang mendapat kejayaan hak yang sebenarnya? Orang hak yang khusyuk di dalam sembahyang. Setiap perkara hak yang mengganggu khusyuk kita dalam sembahyang tepikan. Hak kita sebut dah pada minggu lepas dua hadis ni. Katanya wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'a ilaihim, rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang itu tidak lagi menadahkan pandangan mereka ke atas dalam solatnya. Orang-orang tu jangan tengok ke atas. Rasul larang. Jangan sekali-kali tengok lenggok kepala ke atas dalam sembahyang. Kita tengok nu depan tempat sujud, jangan lenggok ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis ini. Hendaklah di layan tahiyah ni maksudnya hendaklah berhenti, cukup ah. Satu kaum hak yang mereka itu angkat pandangan mereka itu ke langit, ke atas ketika sembahyang. Kalau kita dalam masjid kok kita tengok kipah, tengok lampu dalam sembahyang, tengok jang dinding depan, tengok ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berhenti, cukup. Au la tarji'a ilaihim, ataupun kalau dia tidak kembali, dia tidak berhenti, maka pandangan dia itu tidak kembali kepada dia. Maksudnya pakai buta terus. Kalau cakap kita gitu kalau cakap kita. Maksud ni amaran kerah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sembahyang jangan lenggok situ, jangan lenggok sini. Sembahyang kita kena pandang di tempat sujud. Kerana apabila kita pandang di tempat sujud, penglihatan kita terbatas. Ia membantu untuk kita khusyuk. Kalau kita tengok situ, tengok sini, Allahu Rabbi, nak khusyuk mana? Tengok situ, tengok sini, memang tak khusyuk Baik. Sebab itulah kata ulama, apabila kita sembahyang haram kita lenggok ke atas. Dalam sembahyang hukum dia adalah haram kita lenggok ke atas. Melainkan kalau sakit tekok. Sakit tekok silap tidur nak tunduk bawah, tu lain sebab ada benda tak boleh nak elok dah. Jadi kalau sekiranya kita boleh elok, maka kita kena elok. Haram kita akak kepala, lenggok ke langit, lenggok ke bumbung di dalam sembahyang. Perkara tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seterusnya walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Maksud dia benda, kata dia dan dari hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Tidak ada sembahyang ketika hadirnya makanan. Minggu lepas kita bincang dah masalah ni. Tidak ada sembahyang ketika hadirnya makanan. Kata ulama, apabila perut kita lapar, makanan ada, maka kita kena utamakan makan dulu berbanding dengan sembahyang. Kerana kalau kita masuk dalam sembahyang dalam keadaan kita nak kepada makanan tersebut, maka akan terganggu khusyuk kita. Untuk mengelak daripada terganggu khusyuk kita, apabila ada makanan, perut kita lapar, memang kita nak kepada makanan tersebut, maka makan dulu. Dan sebahagian daripada sahabat termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila orang qamat, makanan hadir, dia makan dulu, tak cara biar orang qamat, biar orang bayang, dimakan dulu. Kerana untuk mengelak daripada terganggu khusyuk. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana? Melainkan kalau sekiranya kita tidak masalah, tidak terganggu khusyuk kita, maka comel kita mendahulukan sembahyang berbanding dengan makan.
Kalau sekiranya tidak terganggu khusyuk kita, sebab kita pun memang lapar tapi hati kita tidak bergantung pun dengan makanan tersebut, maka itu tidak menjadi masalah. Kita mendahulukan sembahyang berbanding dengan makan. Baik, yang kedua ni, dan jangan pula dan tidak ada sembahyang ketika mana dia menahan kencing dan begok. Jadi duduk sakit perut nak begok baik, tak ada sembahyang. Maksudnya pergi begok dulu. Kita kalau nak sembahyang, kita tengah sembahyang tiba nak begok, tak khusyuk, duk teringat ke nak begok aje lah. Kalau sikit-sikit tak apa, banyak main duduk gelepor, duduk geliat gitu. Ingat geliat sakit tulang belakang ke benda ke? Dah rupanya duk tahan begok, duk tahan kecil. Allah Rabbi. Jadi hukum dia adalah apa hak yang dituntut oleh agama, kita kena pergi selesai dulu. Pergi begok dulu, pergi kecil dulu. Macam kita kena ketuk juga, pergi ketuk dulu, ambil sembahyang, baru mari sembahyang. Biar masbuk lah. Nak ada. Sebab kita ada keuzuran. Seterusnya kata dia wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ub min asy-syaitan فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia telah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap adalah perbuatan syaitan. Menguap itu datang daripada syaitan. Oleh kerana itu, apabila seorang ingin menguap, maka hendaklah dia kena tahan semampu-mampunya. Dalam riwayat Imam Tirmizi ada penambahan di dalam sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Rasul kata at-tatha'ubu minasyaitan. Nguak dalam sembahyang, dalam riwayat Imam Tirmizi menyebut at-tatha'ubu fi sholati minasyaitan. Nguak dalam sembahyang adalah daripada syaitan. Acu akak takbir nguak lalu, itu daripada syaitan. Maksudnya syaitan yang menyebabkan kita nguak. Jadi apabila benda tu daripada syaitan, syaitan cuba nak mengganggu sembahyang kita. Cara dia benda, kata Rasulullah, fa idza tatha'aba ahadukum, apabila seorang di kalangan kamu rasa nak nguak dalam sembahyang, falyakzim mastata', dia kena tahan sekadar dia mampu. Dalam sembahyang kita tahan. Tahan sekadar mampu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh juga nak nguak juga. Okey, kalau nak nguak juga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, riwayat yang lain menyebut Rasul suruh kita letak falyumsik biyadihi ala fah, falyumsik biyadihi ala fih, maka hendaklah dia menahan dengan tangannya di atas mulut dia. Maksudnya tutup tangan dengan mulut. Silap, tutup tangan dengan mulut pula. Tutup mulut dengan tangan. Baru betul kan? Okey. Jadi kita ambil tangan tutup mulut kita. Jadi bagi orang yang dia rasa nak nguak dalam sembahyang, yang pertama dia kena ingat tu datang daripada syaitan. Yang pertama. Yang keduanya adalah apa yang perlu dia kena buat, dia kena tahan sekadar mampu. Tahan. Tak boleh nak tahan juga, maka dia letak tangan dia di mulut. Okey. Tu kena ingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Tu petunjuk Rasulullah ketika kita nguak dalam sembahyang. Dah kalau nguak juga, kata Rasulullah, kalau menguak juga sampai ke bunyi dalam hadis dalam hadis Rasul kata syaitan duk ngilah, syaitan duk ngilah, suka syaitan. Sebab boleh ke dia dah. Dan syaitan masuk. Kalau kita tak tutup mulut, syaitan masuk. Tu disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Rasul fa innahu yadkhul. Syaitan masuk ketika kita nguak tak tutup mulut. Adakah lepas daripada kita nguak tak tutup mulut sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sebenarnya tidak ada dalil yang jelas daripada Rasulullah ada tuntutan kita baca a'udzubillah selepas daripada kita nguak. Namun dibolehkan atas alasan Rasulullah sebut at-tatha'ubu minasyaitan, nguak daripada syaitan. Maka tidak menjadi masalah, boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim selepas daripada kita nguak, walaupun kita berada di dalam sembahyang. Okey, kita rasa sini dululah pertemuan kita pada malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala
dan semoga sama-sama dapat mengambil manfaat daripada perbincangan kita pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.